Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها يوم القيامة إلى حقوق الوالدين فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan saudara pimpinan Masjid Al-Furqan Sungai Ular Kulim ini, yang dimuliakan puan-puan, terutamanya tuan-tuan yang dapat menghadirkan diri pada pagi ini jam 10 ini untuk kita bersama-sama dalam program Kuliah Duha. Jadi Kuliah Duha bermula pukul 10 dan insyaAllah kita akhirkan dalam sekitar pukul 11.30 pada pagi ini insyaAllah. Jadi kita nak bincang satu tajuk yang saya nak cadangkannya. Tajuknya ialah tajuk yang mengenai diri saya, mengenai diri isteri saya, anak-anak saya, mengenai diri tuan-tuan, mengenai diri puan-puan, mengenai diri semua orang. Siapa saja, Muslim ke tidak Muslim ke, Melayu ke tidak Melayu ke, semuanya mereka adalah terpalit ataupun terkait dengan apa yang saya nak bincang. Yang saya nak bincang ini ialah permasalahan mendidik anak-anak kita. Permasalahan issues dalam hal mendidik anak-anak kita supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Ulang balik, supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan anak-anak yang soleh. Mati anak Adam, semua tidak ikut dia masuk kubur. Kereta tak ikut, rumah tak ikut, pangkat tak ikut, gaji tak ikut, duit dalam bank tak ikut, rumah sewa tak ikut, isteri cantik tak ikut, anak yang gaji besar tak ikut, mertua tak ikut, semua tak ikut. Yang ikut bersama dengan jenazah yang dikuburkan yang berada di liang lahat sekarang ini ialah 3 perkara. Pertama apa dia puan-puan yang kita selalu dengar? Yang pertama ialah amal jariah. Biasa kita dengar ni, ini dia ulang-ulang, ustaz dia ulang, ustazah dia ulang hadis ini, dia ulang, mati anak Adam, tak ada satu benda yang ikut mereka masuk dalam kubur. Tak ada satu yang di dunia ikut, tak ada. Kasih macam mana pun, bulan tak ikut, matahari tak ikut, laut tak ikut, ikan tak ikut, semua tak ikut. Yang ikut bersama mayat yang dikuburkan ialah 3 perkara. Pertama tadi saya sebut apa dia? Amal jariah. Apa dia amal jariah? Sekecil-kecil amal jariah. Senyum itu amal jariah. Layan suami pagi ni, dia baca teh pada suami pagi ni, amal jariah. Dah baca letak teh, jangan tinggi suami. Walaupun tak minum sama, duduk situ. Layan suami, senyum dengan suami, itu sudah merupakan amal jariah seorang isteri pada pagi. Apalagi yang besar-besar pagi ini, boh RM1 dalam tabung di masjid ini masa kita masuk tadi, itu amal jariah. Apalagi amal jariah?
duduk dalam majlis ilmu seperti ini dari jam 10 hingga 11.30 pada pagi ini di Masjid Al-Furqan Sungai Ulang di Kulim ini pun merupakan amal jariah. Amal jariah ini berterusan. Kita buat, anak kita buat, cucu kita buat, apa yang kebaikan kita buat, mengalirlah pahalanya sampai hari kiamat. Itu amal jariah. Nombor 2, apa nombor 2 yang ikut mayat? Nombor 2 apa dia? Ilmu yang dimanfaatkan. Berapa orang cikgu kat sini katakan? Cikgu apa orang cikgu? Cikgu juga takkan tak ada cikgu ustazah. Berapa orang ustazah? 1, 2. Takkan 2 aja. Sungai Ulang ni 3, 4. Tu luar sana. Tak ada cikgu. Murid, semua murid belakang. Okey. Ilmu bukan saja ilmu yang dicari. Cari ilmu ni hukumnya wajib fardu. Tetapi ilmu yang masuk dalam kepala dan ilmu itu diamalkan. Kan? Tahu layan suami, tahu senyum dengan suami, layan senyum dengan suami. Tahu tak mau mengecilkan hati suami, jangan kecilkan hati suami, itu ilmu. Tahu nak layan mak mertua, layan mak mertua. Tahu nak layan pak mertua, layan pak mertua. Tahu layan dalam suami kita dalam keadaan duit tak cukup, jangan tekan dia, jangan tekan dia, jangan tekan dia. Itu adalah ilmu yang kita mesti, kalau dengar carahan, jangan tekan suami, jangan hipit suami, jangan menyebabkan suami kita rasa tak lega dalam hidup. Legakan suami. Itu sudah merupakan ilmu yang kita dapat, yang kita praktik dalam kehidupan kita. Ilmu didik anak. Lagu mana didik anak? Sama tak didik anak? Anak umur 4 tahun dengan anak umur 14 tahun. Sama ke tak sama? Lain. Anak 4 tahun bahasa 4 tahun, anak 14 tahun bahasa 14 tahun. Kan? Anak 4 tahun namanya kanak-kanak, anak 14 tahun namanya remaja. Between the two, there are two different things, berbeza antara satu dengan satu. Itu ilmu. Yang ketiga yang menghitung mayat, apa dia yang menghitung mayat? Apa? Anak doa anak yang soleh dan anak yang soleh. Dan perempuan jadi apa? Solehah. Doa anak yang soleh, doa anak yang soleh. Saya selalu sebut ni. Cuba kita renung muka anak-anak kita Lani, kita renung muka anak sulung, anak nombor 2, anak nombor 3, anak nombor 4. Anak yang mana nak doa kita nanti? Tadi kuliah subuh saya bagi tahu teman-teman yang datang masjid ramai tadi. Tuan kuliah subuh tadi ramai. Alhamdulillah, masya-Allah ya. Ramai. Rasanya antara kuliah subuh yang ramai saya tengok. Tapi yang ramainya kebanyakan orang umur 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Semua orang tua. Tak ada orang muda, tak ada. 20-an tak ada, 30-an pun hampir tak ada. Masjid yang saya pergi tadi, kuliah subuh tadi. Okey. Saudara-saudara yang saya bagi tahu, insya-Allah ya, dalam keadaan kita mendidik anak-anak ni, anak yang saleh, anak yang salihah ni, tuan-tuan ya, kena didik anak-anak dari awal. Dari awal kena didik anak. Bagi agama dari awal. Celik-celik saja bagi awal, bagi didik. Tuan-tuan ya, anak kita bila kita lahirkan anak, umur baru sekitar dalam 3 jam. Nurse, kalau lahir di hospital, nurse cuci dia, bedah dia, pakai Baby Johnson tu bedah dia, bedung dia. Selepas bedung, diserah kepada pok dia, diserah kepada tuan dia, diserah kepada tok cik dia, pak cik dia, diserah. Apa dia kata? Tuan, sila. Dia sila, dia suruh apa? Dia suruh apa tuan? Dia suruh apa? Azan ini ialah silibus kurikulum, kalau cikgu lah, silibus kurikulum yang diberi kepada anak-anak agar tiap-tiap satu perkataan daripada silibus kurikulum ini dibawa oleh anak waktu dia remaja, waktu dia dewasa, waktu dia tua, waktu dia mati, dia bawa benda ini. Apa dia? Yang pertama, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu budak umur 4 jam, 3 jam, kita bagi tahu depa Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Wahai anakku, Allah Maha Besar. Wahai cucuku, Allah Maha Besar. Kita hendak dia membesarkan Allah. Dia jadi kanak-kanak, dia membesarkan Allah. Dia jadi remaja, dibesarkan Allah. Dia jadi dewasa, dibesarkan Allah. Dia jadi orang tua, dibesarkan Allah. Dia sakit, dibesarkan Allah. Dia nazak, dibesarkan Allah. Dia mati dengan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana mati nak membesarkan Allah? Apa tanda kita mati membesarkan Allah? Waktu malaikat maut nak cabut nyawa kita, apa tanda yang kita mati mengatakan kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa tandanya? Tandanya kita mengucap kalimat apa dia? La ilaha illallah. Cukup, tak perlu Muhammad Rasulullah. Hadis mengatakan anak Adam yang nak mati berada dalam keadaan nazak sakratul maut, cukup dengan mengajak mereka, mentalqin mereka la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengakhirkan hayat dengan kalimat la ilaha illallah, Allah wajibkan mereka memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan bayangkan lagi. Tuan ni bayangkan lagi. Anak yang mana nak mentalqin kita? Talqin makna mengajak. Ajak orang nak mati ni, kalimat la ilaha illallah namanya talqin. Apa namanya? Talqin. Ajak sekali, ajak mak yang nak mati, ayah yang nak mati, ajak mereka kalimat la ilaha illallah oleh anak-anak mereka. Ini namanya talqin. Cuba kita bayang muka anak kita. Tadi sebagai kuliah subuh tadi pagi, daripada puluhan dekat ratus lah yang hadir kan? Saya tanya, takat muka anak-anak ramai tadi. Hari ni hari Jumaat, di Kedah cuti hari Jumaat ni, tak ada seorang pun umur 13 sampai 20 tahun di masjid pagi tadi. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun. Macam mana? Anak ini nak ajak kita mengucap, mentahkirkan kita. Anak ni di hujung nanti bila malaikat maut nak mencabut nyawa kita, mereka tahu apa nak buat. Muak nak mati ni apa nak buat? Apa nak buat? Katil nak susun lagu mana? Dia barin nak susun lagu mana? Kan? Nak susun nak mati ni, nak mati di hospital. Harapkan nurse tak tahu. Harapkan doktor Cina, dia tak tahu. Anak-anak inilah kati betul supaya menghadap kiblat, kan? Badan betul supaya mudah dia menembuskan nafas yang akhir. Mengeringkan, menentangkan, biasanya menentang bukan mengiring. Okey. Yang nak mentalqin kena tahu apa dia talqin. Yang nak mentalqin kena tahu kalimat-kalimat talqin. Yang nak mentalqin kena tahu kaifiat. Tahu tak kaifiat? Apa dia kaifiat? Kaifiat apa kaifiat? Kaifiat apa kan? Cara mentalqin. Kaifiat talqin. Kaifiat. Cara, ada cara dia. Berapa kali nak ulang? Cara. Bila dia nampak gaya-gaya dia gaya sudah mengucap kalimat la ilaha illallah, perlu ulang atau tak perlu ulang? Itu kaifiat, cara. Bila mak dan ayah rasa-rasanya sudah ikut la ilaha illallah, daripada tanda matanya sudah ikut walaupun lidahnya tak gerak lagi. Tapi tanda mata tu nampak gaya dia ikut. Tanda gerak sikit tangan yang boleh bergerak sikit, tanda dia ikut tu gerakan yang terakhir. Tanda gerak kaki, hujung kakinya nampak sikit bergerak, tanda dia sudah faham, sudah tahu, sudah ikut la ilaha illallah. Tak payah ulang lagi, cukup dah. Itu kaifiat. Matilah mak dan ayah. Perempuan sendiri pun tak tahu apa nak buat. Saya nak tanya perempuan yang hadir ni, mati mak dan ayah, yang pertama nak buat apa? Macam mana nak buat kepalanya, macam nak buat matanya, macam mana nak buat kedudukannya, macam mana nak tutup jenazah,
Macam mana nak buat, mulut dia renggang, lagu mana nak buat, nak ikat lagu mana, mesti tahu. Ini anak-anak mesti tahu. Ini namanya mengurus jenazah, management of the dead, mengurus jenazah orang yang mati. Okey. Yang ini mesti diurus oleh anak-anak yang soleh, anak yang solehah. Anak yang tak solat tak boleh urus, tak jaga solat tak boleh urus, tak main masjid tak boleh urus, tak datang sembahyang Jumaat tak boleh urus, tak main majlis ilmu tak boleh urus, tak jumpa imam tak boleh urus, tak jumpa orang alim tak boleh urus. Saudara, teman-teman perempuan, saya harap anak-anak kita dengar ini live. Facebook pun live, TikTok pun live. Lari. Facebook pun live, TikTok pun live. Tuan-tuan nanti balik ni, jangan lupa ambil ni. Ni kad saya, kad. Apa ni? Kad. Sebelah ni nama saya. Sebelah ni ialah platform ataupun media sosial. Ada 6. Apa perempuan balik kena buat? Screenshot. Tahu screenshot? Apa screenshot? Ambil gambar. Screenshot ni tuan-tuan hantar kepada anak, adik, abang, kakak, saudara mara, sahabat anda dan taulan. Selagi kontak yang ada dalam telefon, nombor-nombor telefon yang ada dalam telefon. Kalau 100 pun 100, 200, tidak orang dapatkan ini. Setelah kita buat screenshot, apa ada ni? Di belakang ini ialah Facebook Dr. Hassan, TikTok Dr. Hassan, Instagram Dr. Hassan, Telegram Dr. Hassan. Mereka boleh pergi semua ni free, percuma, tak payah 1 sen pun. Ikut kuliah subuh saya, ikut kuliah duha saya, ikut kuliah maghrib saya. Hari-hari ada yang baru. Hari-hari. And you did not to pay even a single cent. It is free of charge. No money needed. No dollar needed, no cents needed. Nanti ambil, boleh ambil nanti. Mana nanti kat sini kot. Mana apa dia? Saya punya budak tadi mana? Kat mana? Sana ke sini? Sini nanti sini. Sana, tahu boleh nampak sana tu. Sana. Kat sana tu. Budak saya kat sana tu. Dapatkan ini. Dapatkan ini, nak ambil 3-4 pun boleh. Sebab. Tapi apa nak buat? Screenshot. Lepas screenshot, sebar kepada siapa? Semua konteks yang ada dalam telefon. Kontak artinya semua nombor-nombor telefon yang ada dalam telefon kita. Make sure tiap-tiap orang dapat. Ini saya nak beritahu. Puan-puan, hantar pada satu orang. Satu orang tengok kuliah itu. Tengok kuliah itu ada kesedaran. Ada kesedaran dia buat. Misalnya, apa dia buat, perempuan dapat pahala. Apa anak dia buat, perempuan dapat pahala. Apa cucu dia buat, perempuan dapat pahala. Saudara-saudara, susah ke senang nak dapat pahala? Senang. Saya buat, perempuan tak payah buat. Saya rakam, perempuan tak payah rakam. Saya datang ke Lunas, perempuan tak payah datang ke Lunas. Saya datang ke Kulim, perempuan tak payah datang ke Kuala Lumpur, tak payah. Tuan-tuan hanya bagi tahu sahabat-sahabat, tengok Facebook Dr. Hassan, tengok TikTok Dr. Hassan, kita akan dapat kuliah-kuliah Dr. Hassan percuma, free. Boleh? Boleh ke tak boleh? Tak dengar. Boleh ke tak boleh? Boleh. InsyaAllah. Okey. Habis yang pertama. Yang kedua, nak cerita ni, anak yang derhaka ni. Kalau kita tak didik, dia lawan anak yang soleh. Apa dia? Lawan anak yang soleh, anak yang solehah. Lawan dia apa? Anak yang tak dengar. Toleh, betul. Anak yang toleh, soleh, lawannya toleh. Toleh termasuk dalam kumpulan uququl walidain, mereka yang derhaka kepada ibu dan ayah. Apa namanya? Uququl walidain. Dah dengar hadis yang saya baca tadi.
kullu dhunubi yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Kita dengar ya. Setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya mengikut kehendaknya sehinggalah hari kiamat. Semua dosa-dosa semua akan dihisap, akan menerimakan balasannya setelah kita mati, setelah kiamat di akhirat nanti. Tapi ada satu dosa. Ada satu dosa yang tak tunggu kita mati. Ada satu dosa tak tunggu kita dikuburkan. Ada satu dosa tak tunggu kiamat. Ada satu dosa tak tunggu kita berada di alam barzah ataupun di padang mahsyar. Satu dosa yang balasannya akan dibuat waktu mereka berada di dunia lagi. Dosa apa agaknya? Dosa apa? Dosa terhadap ibu dan ayah. Ulang balik. Semua dosa balasannya di akhirat selepas mati. Tapi ada satu dosa tak tunggu mati, tak tunggu kiamat, tak tunggu akhirat. Di dunia lagi sudah dibalas oleh Allah. Dosanya ialah dosa derhaka kepada ibu dan ayah. Allah. Kita cuba bayangkan ya. Dosa besar, dosa curi di akhirat sana. Dosa zina akhirat. Dosa rasuah akhirat. Dosa tonggang-tongging akhirat. Dosa beli nombor ekor, tikam ekor akhirat. Dosa bunuh orang akhirat. Tapi ada satu yang lebih besar daripada itu, tak tunggu akhirat. Di dunia lagi dibalas dosa-dosanya, yaitu dosa terhadap derhaka kepada ibu dan ayah. Puan, boleh tak balik ini cerita sikit pada anak kita? Bagi tahu Dr. Hasan kata, Man, kita ani tadi mau pergi sebelah tengah-tengah kuliah duha di Masjid Al-Furqan. Mak dengar Hasan Ali yang menyampaikannya daripada Kuala Lumpur datang, daripada Kuala Lumpur dia datang. Apa dia kata tadi? Dia kata semua dosa akan diberikan balasan oleh Allah di akhirat selepas mati. Hanya ada satu dosa. Dengar kita, dengar Man, dengar Ani, dengar Ani. Satu dosa yang tak tunggu mati, satu dosa yang tak tunggu kubur, satu dosa yang tak tunggu alam barzah, satu dosa yang tak tunggu padang mahsyar. Dosanya ialah dosa derhaka kepada mak dan ayah. Wahai tiga-tiga anakku, jangan derhaka pada mak. Ini mahang, ini mahang, ini mahang ini mahang ni. Boleh? Boleh apa lagu tu? Boleh? Ada kekuatan nak cakap dengan anak kita lagu tu. Anak kita yang dah umur 36 tahun tu boleh cakap begitu. Sebelah tu ada menantu kita boleh cakap begitu. Kena cakap lah apa takut dengan anak? Siapa takut dengan anak? Jangan pasal malu dengan menantu tak buat. Jangan pasal malu takut kepada anak tak buat. Takut kalau kita habaq dengan anak selalu bagi RM300 sebulan. Takut bila kita habaq nanti dia merajuk, dia tak bagi kita 300 sebulan. Jangan. Dia anak kita. Tuan-tuan pilihlah kan? Kita bagi tahu nanti dia jadi anak yang saleh, salihah. Dia talqinkan kita. Ingat tadi talqin apa talqin tadi? Dia akan talqinkan kita. Okey. Now, saya nak sebut saudara, apa jadi? Dengar ni. Apa dia? Macam mana? Apa tanda-tanda? Apa tanda-tanda anak yang derhaka? Tanda-tanda dia. Sebut satu. Tanda anak derhaka. Apa tanda? Tanda-tanda yang mengatakan anak kita itu anak derhaka. Apa tandanya? Satu, tak solat. Bukan tak solat, tak jaga solat. Lagi, tak main masjid. Lagi, tak duduk dalam masjid ilmu. Lagi apa?
Tak khidmati mak ayah lagi, cakap kasar dengan mak dan ayah lagi apa? Cengeng dengan mak dan ayah. Tahu cengeng dengan mak dan ayah. Apa lagi? Utamakan isteri daripada mak dan ayah. Utamakan isteri. Ada tak anak kita yang utamakan isteri? Ada. Bercambahlah. Di Sungai Ulak ni, lagu Ulak ada mana? Apa lagi tanda? Apa lagi tanda? Sebut aja. Tak ada yang tak betul. Untuk perempuan sebut tak ada yang tak betul. Apa lagi? Tak mau jumpa imam, tak mau jumpa orang alim. Itu tanda dia. Kan? Ajak pergi ziarah orang sakit, pak menakan dia sakit, dia tak mau nak pergi. Anak neraka. Kita jangan keluar ni nak maghrib dah ni, lagi maghrib lagi 10 minit, anak pergi mana? Itu tanda anak derhaka. Duk dengar azan punya kuat daripada masjid ini. Ni masjid ini. Perempuan semua tinggal di kawasan sini kan? Dengar tak azan daripada masjid ni? Dengar. Tapi dengar azan, suami kita tak main. Dengar azan, anak laki-laki kita tak main. Anak perempuan tak apa. Kalau tak ada mahram dia tak boleh main. Dengar azan, hak yang dah tua pun tak main. Dengar azan, hak yang muda pun tak main. Dengar azan, yang remaja pun tak main. Derhaka kepada Allah. Okey, ada berapa jenis derhaka? Satu, derhaka kepada Allah. Apa arti derhaka kepada Allah? Kita lawan titah perintah Allah. Itu derhaka kepada Allah. Yang nombor dua, derhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana derhaka kepada Nabi? Kita tidak ikut cara hidup Nabi. Nabi sayang isteri, kita tak sayang isteri. Nabi raih isteri, suami kita tak raih isteri. Nabi cakap lembut dengan isteri, suami kita tak cakap lembut dengan isteri. Nabi paparkan, tunjuk kasih sayang dengan isteri. Satu hari Nabi tuan-tuan balik daripada bepergian. Nabi balik Nabi letih. Bila Nabi letih, pergi rumah Sayyidina Aisyah. Nabi letih, Nabi baring. Bila Nabi baring, Sayyidina Aisyah bagi bantai dekat dia, bagi bantai. Nabi tolak bantai. Nabi dia cari apa untuk gantikan bantai. Tuan-tuan nak cerita apa dia buat? Nabi buat apa? Nabi tidur di atas paha Sayyidatina Aisyah. Dia tolak bantai. Pasal nak menggambarkan cinta kasih dan sayangnya, mesranya pada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kalau minum, tuan-tuan baca Aisyah minum atau Khadijah minum ni, pegang cawan minum. Habis minum, Aisyah letak. Nabi akan ambil cawan ini, minum di mana bibir Aisyah tadi letak minum dekat cawan tu, situlah Nabi letak bibir dia. Sampai begitulah suami kita ada buat lagu tu. Angkat tangan, suami yang mana buat lagu tu? Tak. Kalau saya tahu suami siapa yang buat lagu tu, nanti saya nak buat interview masuk dalam TikTok. Okey. Ada tanda lagi tu. Perempuan apa ada tanda lagi? Tak kisahlah anak laki-laki ke anak perempuan ke. Apa tanda lagi? Tak tutup aurat. Derhaka kepada Allah, derhaka kepada Nabi. Pakai ketat-ketat lah ni ya. Stylenya pakai jeans. Perempuan pakai jeans tu seketat-ketatnya. Pakai t-shirt, pakai tudung ni pakai scarf. Naik motor, pusing lagu ulang tu, pusing lagu ulang. Segala ulang pi, mana ulang pi tu dia pi ikut ulang di Sungai Ulang ni. Pakai ketat, yang belakang pun, yang memboceng pun anak dara juga pun pakai yang sama. T-shirt lengan pendek, pakai seluar ketat, menampakkan seluruh bentuk tubuh.
Mak tak kata apa, ayah tak kata apa. Hak ni mak derhaka, ayah pun derhaka. Ada tak anak kita lagu tu? Ada. Perempuan jangan nafi kat saya. Inilah. Bolehkah? Bolehkah pakai ketat-ketat? Tak boleh, tak boleh. Orang umur 56 tahun nak pakai ketat, nak tunjuk apa? Nak tunjuk apa? Umur 60 pakai ketat, nak tunjuk apa? Saja kita pakai tu nak ikut zaman, nak ikut fashion, saja nak derhaka kepada Allah. Okey. Habis tanda-tanda anak neraka habis dah. Kalau ada lagi nanti bagi tahu saya lah. Okey. Itu tanda-tanda anak neraka. Tapi tanda yang besar sekali, tanda yang besar bukan tanda yang besar sekali. Pertama, tidak ikut perintah Allah. Itu yang besar. Kita susun sikit. Tidak ikut perintah Allah. Apa perintah besar? Perintah besar Allah apa? Perintah besar Allah. Perintah besar apa? Salat. Anak tak salat, anak tak jaga salat. Zaman Sayyidina Umar, kalau tak salat, Sayyidina Umar perintahkan supaya yang tak salat tu dihukum apa, tuan-tuan? Tahu tak? Hukum apa? Pernah dengar tak ceramah? Hukum bunuh, tuan-tuan, hukum bunuh. Nak mengatakan sembahyang itu perlunya, fardunya sembahyang itu. Saudara, yang membezakan di antara iman dengan kafir, salat. The dividing line between imam and kafir is salat. Salat, tiang kepada agama, tiang. Kalau tak ada tiang, bolehkah kita taruh bumbung? Tak ada tiang, bolehkah kita buat dinding? Even tak ada tiang pun, we cannot do flooring. No flooring. Kalau tak ada tiang, floor pun tak ada, lantai pun tak boleh buat. Begitulah salat. Bagi anak yang tak jaga salat, anak yang tak penting salat, artinya anak sudah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti tuan-tuan kita tengok hujung, nanti ada beberapa perkara kita tengok naik bila Roma ni, bagi anak derhaka ni. Saja saya nak cerita aja ni. Nombor 2, dosa kepada Nabi Allah. Tuan-tuan, makan cara Nabi, minum cara Nabi, membeli membelah cara Nabi. Tuan-tuan, membelah jangan lupa apa, bila ambil barang tu, makcik beli, dia ada orang, makcik saya jual. Itu namanya akad. Sebut, paling tidak dalam hati yang eloknya dia dilafaz, saya beli, saya jual. Dan masa jual beli itu ada rahmah, namanya rahmah, ihsan. Kalau kita pergi makan kat sini, adakah pasar malam kah, pasar tengah hari kah, pasar petang kah, orang-orang kampung datang, orang tua-tua perempuan jual sayur, adakah? Tak ada. Sayur kampung, biasanya orang tua-tua, adakah? Sini tak ada. Tak ada kan? Kalau lumpur adalah orang tua-tua main kampung mana pun kita tak tahu dia bawa sayur. Sayur apa? Pucuk labu. Mana nak dapat pucuk labu? Perempuan tak ada masak pucuk labu. Pucuk labu tak tahu? Labu ayak, tahu labu ayak? Labu lemak, tahu? Labu apa yang tahu lagi? Okey. Orang kampung, kesian makcik tu. Biasa umurnya 60-70. Puan-puan beli barang-barang dia, total semua RM4.60. Bagi RM5, pulangkan berapa? 4 kupang. 40 sen. Kupang. Pulang 4 kupang. Tapi pasal ihsan, jangan ambil. Makcik, halal itu makcik. Alah. Tapi anak kita tak pandai, tak reti. Makcik, tangan kita makcik.
Kesian dia. Saudara nak dapatkan doa daripada orang-orang inilah. Orang yang cacat kita jumpa bagi RM1. Dia tanya nama kita, kau nama siapa? Dia tanya untuk apa tuan? Dia nak doa kat kita. Bagilah. Jangan kedekut. Hak tu jangan kedekut. Masuk masjid, uloklah RM1. Mana tabung tadi? Tabung tadi. Saya dengar bunyi kedenting, denting, denting. Mana tadi tabung tadi? Allah. Banyak. Banyak. Agak sedap banyak kaki. Bagilah tuan. Nak buat apa? Kita, saya selalu sebut, sini mana ada kedai tom yum, boleh dekat kedai tom yum. Kat mana? Tom yum mana? Di mana? Apa nama dia? Ana tom yum. Apa? Alif, anu tom yum, Alif. Alif tom yum. Di mana? Dekat sini. Saya nak makan ni tengah hari nanti. Di mana? Pukul 3. Berapa jauh ada ke sini? Sini. Halah sana. Halah Kulim. Okey. Malam ni tuan-tuan pergi makan tom yum. Atau malam ni 28 hari bulan dapat gaji pergi makan tom yum. Anak 4 orang, mak pak seorang, anak saudara, anak manakan seorang. Jadi 7 orang makan. Makan. Order lah. Daripada paprit order, daripada order pataya, daripada daging merah, daripada ikan sweet sour, seorang lagi ikan pula jenis ikan apa? Yang apa? Macam sweet sour tapi dia bukan sweet sour, dia banyak tu halia. Banyak halia apa? Steam. Isteri saya dia suka steam, ikan steam. Ikan steam kalau boleh bawel putih tu ikan steam tu. Agak-agak tu terbayar berapa? Agak-agak. Nak makan tadi 7 orang makan berapa bayar? Agak-agak RM150. Ni nak masuk masjid tadi RM1. Makan tom yum RM150. Tak tawak pun. Tapi bila guru Quran, anak tuan-tuan mengatakan hantar anak kaji Quran, selama-lama ni bayar RM15, naik RM5, jadi RM20. Pak bagi tahu rumah inilah ustaz, duit. Begitulah kita. Hal agama ni kita berkerak sangat. Hal buruk tak ada apa pun. Jadi jadilah orang yang ada ihsan, orang yang ada rahmat, orang yang ada kasih sayang. Itu ciri anak-anak soleh, anak solehah, isteri yang soleh, isteri yang solehah, suami yang soleh. Okey. Lepas tu derhaka kepada mak bapak. Dan kita apa dia derhaka kepada mak bapak? Apa di antaranya? Contoh derhaka kepada mak bapak. Ada anak, isteri bagi tahu saya dalam program saya baru-baru ni, anak duduk dengan mak, duduk dengan pak. Anak ada 3 orang, anak laki-laki yang tua sekali, yang masih duduk dengan pak, anak umur 27. Dia duduk satu bumbung dengan pak, dengan mak dia. Dengan mak dia tegur, dengan pak dia dekat-dekat 1 tahun 2 bulan tak tegur pak dia. Tak ada sebab apa, tak ada sebab apa pun. Tak selesa nak duduk berdua, tak selesa nak motorkar berdua, tak selesa nak minum berdua, tak selesa nak makan di kedai berdua, tak selesa. Selesa dengan siapa? Dengan ayah tak selesa. Saudara, ayah balik, dia keluar, ayah balik, begitulah. Macam mana? Ramai anak-anak yang begini. Dengan mak boleh bercakap, dengan ayah mati, tak ada suara, tak ada perkataan. Ayah, apa rasa ayah ni? Ayah umur 65 tahun ni, dia rasa apa? Dia nak zahirkan, dia tak tahu dia nak zahirkan, tapi dia memendam rasa dia. Dan sekali tengok kelibat anak ini tuan-tuan, terasa dia. Awak hampir ingat aku, awak pun tak tegur aku,
Awak tak mesra dengan aku. Apa salah aku? Aku nak ayah kau ni, aku nak ayah kau. Tak ada apa, tak ada sebab apa, tak ada sebab apa. Bukan bergaduh apa-apa. Tapi yang tu dia kata berat mulut. Tapi dengan kawan-kawan dia becok mulut. Pasal apa dengan puak berat mulut, dengan kawan becok mulut? Tahu becok atau becok? Banyak cakap. Itu neraka. Apalagi yang neraka, tidak menghargai apa yang diberi oleh ibu dan ayah. Tidak ada harga. Titik peluh ayah tidak dihargai. Masakan mak tidak dihargai. Mak masak, dia tinggal masakan mak. Dia pergi dengan kawan dia makan di kedai. Mak dah masak dah. Neraka. Inilah keadaan neraka. Yang worst neraka ialah anak yang mengutamakan isteri lebih daripada mak dia sendiri. Isteri dia beli baju 1 meter, kain 1 meter, sampai RM45 1 meter. Mak dia 1 meter RM4 5 kupang. Ini berlaku. Macam mana? Apa mak? Mak ni apa? Isteri tak pernah mengandungkan hampa. Isteri tak pernah melahirkan hampa. Hang, isteri tak melahirkan hang. Isteri hang tak sakit. Aku yang sakit. Bila aku melahirkan hang, nyawa aku berada di hujung-hujung rambut aku. Bila aku berteran yang terakhir, hang keluar daripada perut aku. Isteri tak ada. Tapi kasih kepada isteri melampaui daripada kasih terhadap ibunya sendiri. Apalagi tuan-tuan yang biasa berlaku, minta maaf saya sebut ni, anak kita 2 orang anak, dua-dua dah kahwin, seorang anak 3 orang, seorang anak 2 orang. Buh rumah mak. Buh rumah mak nak pergi kerja pukul 7.30, 3 orang anak. Buh rumah mak. Saudara pasal nak cari orang gaji sekarang ni RM1,500 gaji minimum. Nak hantar taskar sekarang, taskar paling tidak ada RM700 satu kepala taskar. Tak mampu. Siapa yang mampu? Mak. Mampu pun kita sumbat, tak mampu pun kita sumbat. Akhirnya mak umur 68 tahun, lutut sakit, pinggang sakit, migraine, sampai teriak-teriak meleleh air mata jaga cucu. Dulu cucu dia jaga uang gaji, dia bagi uang gaji RM800 jaga cucu. Untuk mak RM1 pun tak ada. Inilah tuan-tuan. Saya banyak dengar cerita ni tuan-tuan. Saya banyak, mungkin tak berlaku seorang-ulang ni, tapi di tempat lain inilah cerita yang disampaikan kepada saya oleh mulut ibu-ibu itu sendiri, mulut mak-mak yang tua yang jaga cucu-cucu itu. Bukan dia nak jaga cucu, tapi dia tak ada pilihan. Anak tak ada pilihan, mak ni pun tak ada pilihan. Sampai mak ni belah cucu tuan-tuan, semayang duha pun tak ada, semayang sunat pun tak ada, baca Quran pun tak ada. Yang itu berak, yang itu kencing, yang itu tak tidur, yang itu tuan-tuan naik cari susu, ambil kursi cari susu, jatuh, teriak. Allah, saya tengok budak-budak ni, ya Allah, punya buah, saya kata buah. Inilah yang berlaku. Jangan memperhambakan. Satu hadis, di akhir zaman nanti terdapat hamba cahaya di rumah. Di akhir hayat, di akhir zaman, kata hadis, terdapat ramai hamba sahaya di rumah. Siapa dia hamba sahaya itu? Mak-mak jadi hamba kita. Ada tak dosa yang lebih besar daripada menghambakan mak? Treating mak as your slave. Okay. Perempuan, saya tengok perempuan macam awak tak betul kata cerita ni. Kalau tak betul apa? Tak betul apa? Bangun apa? Tak betul kan? Anak saya tak lagu tu. Tak kisah anak puan, anak orang lain lagu tu. Okey. Nah, lah ni saya nak cerita poin yang keempat. Tuan-tuan sedap tak sedap, ada poin yang keempat tadi. Apa dia?
akibat padah atau padah. Padah atau padah. Padah tu akibat. Apa akibat anak yang derhaka? Apa tajuk dia tuan-tuan? Ulang balik. Apa akibat anak yang derhaka? Boleh? Cuba ulang balik. Alhamdulillah. Cikgu mana cikgu tadi? Cikgu tadi? Cikgu. Cuba cikgu. Apa akibat anak derhaka? Satu. Sentiasa dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sentiasa berada dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Macam mana Allah murka? Kita ni, kalau suami kita masam muka saat waktu pagi, isteri susah hati tak tuan-tuan? Susah hati, susah. Ini Allah murka sentiasa. Suami kita masa nak minum kopi sebelum dia kerja masam muka, start wudu pergi kerja. Kita yang tinggal di rumah, silap apa aku ni? Silap apa? Nak telefon pun tak berani nak telefon, nak tanya pun tak berani nak tanya. Akhirnya kulung begitu sajalah, telan begitu sajalah. Itu suami masam muka, Allah murka. Nombor dua, doa anak derhaka tidak terangkat ke langit. Ulang balik. Cikgu ulang balik. Doanya tidak, artinya doanya tidak diterima oleh Allah. Dalam tulisan ulama, doanya tidak terangkat ke langit, maknanya doanya tidak diterima oleh Allah. Betul, bayangkan. Kita minta pada mak tak bagi, kita kedua mak tak bagi, tengok kita ketiga mak tak bagi, akhirnya kita merajuk, tak balik rumah, seminggu tak balik rumah. Saudara, itu mak. Ini yang kita minta kepada Allah ni. Minta selamat daripada Allah, minta selamat bencana daripada Allah, minta Allah tidak datangkan musibah, minta Allah sayang, minta Allah kasih, minta Allah bagi rezeki, tapi Allah tak jawab permintaan kita. Doanya tidak diterima oleh Allah. Sebab dia derhaka kepada mak dan ayahnya. 3 disebut gelap masa hadapan. Kita nak apa lawan gelap? Cerah. Kita nak cerah. Bila gelap masa hadapan, artinya tuan, waktu dia dewasa masa hadapan gelap, waktu dia tua masa hadapan gelap, artinya sengsara waktu remaja, sengsara waktu dewasa, sengsara waktu tua. Kahwin, bertengkar, bergaduh, bercerai. Kahwin kali kedua, bertengkar, bergaduh, bercerai. Kali kedua, dua-dua mati. Kesian betul orang yang hidupnya sampai tidak ada keselesaan. Allah tak bagi selesa. Ada orang pandang muka isteri tak selesa, pandang muka suami tak selesa. Tuan-tuan nak pandang muka siapa nak jadi selesa ni? Ada tak penyakit yang tak ada ubat? Pandang muka suami tak selesa, pandang muka isteri tak selesa, pandang muka mak pun tak selesa. Allah, tak guna hidup tuan-tuan, tak guna hidup. Kita tak boleh bunuh diri, tapi tak guna hidup. Nombor apa lagi? Nombor 4, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Allah. Bila di dunia tu tak celaka, artinya
Buat perniagaan tak jadi, pergi kerja tak jadi, pergi belajar tak jadi. Tuan-tuan apa ni? Apa dia buat? Pertanian tak jadi, perniagaan tak jadi, runcit tak jadi, kahwin tak jadi, kahwin pun tak jadi. Bayangkan. Sebab itu celaka di dunia, itu di dunia, celaka di akhirat. Ya Allah, celaka di akhirat. Bayang, tadi saya cerita subuh tadi, suasana di padang mahsyar. Saya tak maulah ulang kat sini tuan-tuan. Suasana di padang mahsyar, masya-Allah. Kemudian yang ke-6 5. Yang kelima, tidak memperolehi redha Allah. Apa dia? Tidak dapat redha Allah. Allah tak bagi redha kepadanya. Ya Allah, redha ni, Allah is pleased, the pleasure of Allah. Allah doesn't seem to be pleased. Allah tak redha dengan dia. Allah tak suka dia. Apa yang dibuat Allah tak suka. Waktu pagi buat kerja pagi Allah tak suka, waktu petang Allah tak suka, waktu malam Allah tak suka, waktu siang Allah tak suka. Allah tak suka dia. Yang ke-6, itu tak dengar ya. Amal kebajikan yang dilakunya tidak diterima oleh Allah. Amal kebajikan yang dilakukannya. Amal kebajikan tadi apa tuan-tuan? Amal tadi mula tadi. Amal jariah. Amal kebajikan, amal jariahnya dibuatlah, buat masjid, Allah tak terima. Sedekahlah pada anak yatim, Allah tak terima. Pasal apa Allah tak terima? Pasal derhaka kepada mak dan ayah. Ya Allah. Kemudian tuan-tuan dengar ni ya. Yang ke-7 ya. Salatnya tidak diterima oleh Allah. Salatlah dia. Salat tak diterima oleh Allah. Salat subuhnya tak diterima oleh Allah. Salat zuhurnya tak diterima oleh Allah. Salat asarnya tak diterima oleh Allah. Salat maghribnya tak diterima oleh Allah. Salat isya'nya tak diterima oleh Allah. Salat tahajudnya tak diterima oleh Allah. Sebab derhakanya kepada ibu dan ayah dahsyat. Bila saya baca ni, ya Allah, saya baca ni saya bimbang. Hal ini ada pada saya. Seorang pensyarah, 45 tahun dah saya bersyarah. Kok penyakit anak neraka ni ada pada Datuk Dr. Hasan Ali. Yang ke-8 kan? Yang ke-8, tidak akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, tidak mendapat syafaat. Di mana kita dapat syafaat? Syafaat ni di mana syafaat ni? Di mana? Di syafaat ni di mana? Di mana kita dapat syafaat ni? Di dunia kah, di akhirat kah, di mahsyar kah? Di akhirat, di mahsyar. Apa itu syafaat? Apa syafaat? Pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pertolongan itu membolehkan terbukanya pintu syurga buat kita. Itu syafaat. Allah. Derhaka dengan mak dan ayah, syafaat tak ada dapat syafaat. Yang ke-9, Allah Akbar. Yang ke-9, tidak berpeluang mencium bau syurga. Tuan-tuan nak tahu ya, bau syurga ni, tak silap saya, kalau tak silap saya dah 500,000 tahun perjalanan. 500 jarak kita 500,000 tahun perjalanan. Tuan-tuan cuba bayangkan ya, perjalanan 500,000 tahun sudah terbaru wangian syurga, haruman syurga. 500,000 tahun perjalanan. Kita pakai minyak wangi, suami kita pun tak terbawa apa pun.
Kita pula, abang mau tak? Bapak mau tak? Tak mau. Suami resdung. Tapi ini 500.000 tahun perjalanan manusia, sejarah sejauh itulah boleh dicium, boleh dihidu haruman syurga. Tapi anak derhaka tidak berpeluang mencium bau syurga. Bukan masuk surga, bukan masuk surga. Cium surga pun tak boleh. Cium surga pun tak boleh. Berapa jauh jarak surga? Bau surga dengan surga 500.000 perjalanan, 500.000 tahun perjalanan. Nanti tuan-tuan semak betul ke? Saya lupa dah 500.000 tahun. Begitulah tak silap saya. Yang akhir tuan-tuan puan, orang yang derhaka kepada mak dan ayah, mereka akan dinafikan mengucap kalimah syahadah waktu sakaratul maut. Dinafikan daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Dinafikan daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Tak boleh mengucap. Saudara, terakhir dalam hidup kita, saat yang terakhir yang kita nak dapatkan pertolongan Allah, pertolongan Nabi, yang kita nak dapatkan pertolongan daripada ibadat-ibadat yang kita lakukan sepanjang di dunia ini, kita harap ibadat-ibadat itu akan menolong kita, membolehkan kita mengucap La ilaha illallah. Tetapi anak yang derhaka kepada ibu dan ayah dinafikan dan dia tidak boleh mengucap kalimah syahadat waktu sakaratul maut. Saudara, tuan-tuan, ada soalan tak? Ada soalan jawab tak? Ada nak soal? Jawab saya sekarang pukul 10:05. 11:05. 11:05. Kita mula tadi pukul 10:05. Lah ni 11:05, 1 jam. Boleh turunkan sikit lagi? Boleh? Berapa letih kan? Tak selesa? Dah bagi tahu semua. Okey. Cikgu boleh cikgu? Mana cikgu? Cikgu ni menyorok pula. Okey. Okey cikgu boleh cikgu? Sikit lagi. Boleh? Okey, kita dah tahu anak derhaka. Kita dah tahu 4 jenis derhaka tadi. Derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul, derhaka kepada mak, derhaka kepada ayah. 4 jenis derhaka. Dan kita pun dah tahu, saya dah mendetailkan derhaka kepada Allah apa dia, derhaka kepada Rasul apa dia, daripada mak dan ayah apa dia. Dan yang terakhir, ada 10 perkara yang anak-anak derhaka ini akan menerima padanya kerana kederhakaannya. Ada 10 perkara yang saya sebut satu persatu daripada nombor 1 sampai nombor 10. Sekarang ni, apa nak buat? Sekarang ni apa nak buat? Saya nak cadangkan sikit ya 3 perkara. Apa nak buat? Balik ni, tuan-tuan, balik ni jangan lupa, ini buku saya tulis khas. Nama buku ini Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Sebut cikgu. Apa nama buku ni? Khidmati Ayah Bonda Hingga, Puan sebut Khidmati Ayah Bonda Hingga. Saya tulis buku ini. Dalam buku ini ada satu sub-chapter namanya Anak Derhaka. Dalam buku ini saya tulis
Apa khidmat anak-anak kepada mak dan ayah waktu mak dan ayah sehat? Satu. Kalau tuan-tuan, bila anak kita balik kerja, balik sekolah atau balik kerja, yang masih duduk dengan kita, petang itu anak kita balik pukul 6, kata duduk atas kursi seorang-seorang, ambil minyak kapak, urut kening. Anak kita balik, lalu depan kita seorang-seorang. Agaknya berapa orang yang tanya, mak tak sihat ke? Mak tak sihat ke? Tanya, duduk dekat kita, pegang minyak kapak, tengok kening kita, dekatkan dengan muka kita, kita nak dengar jawapan dia daripada mulut dia. Paling rapat dengan kita nak dengar apa jawapannya. Mak tak sihat ke? Mak tak sihat ke? Tuan-tuan, berapa orang anak yang tanya lagu tu? Berapa orang anak yang tanya mak dan ayah lagu tu waktu mak dan ayah masih sihat? Nombor 2. Berapa orang anak-anak kita, saya ambil contoh ni. Tuan-tuan, balik daripada masjid nanti ni, singgah di mana-mana beli barang, pasal tak masak lagi ni, singgah mana-mana gerai beli makanan, nampak makanan dalam plastik berat sikit, pasal anak ada 5 orang, jadi berat masakan. Berapa orang anak yang ada di rumah, hari ni hari Jumaat, yang umur 19 tahun pun ada, umur 16 tahun pun ada, umur 13 pun ada. Berapa orang yang berlari, ambil plastik yang mak duk tanggung tu, ambil terus. Seorang ambil plastik, seorang pegang tangan mak, pimpin tangan mak. Naik tangga tu, mak pakai sandal, susah nak keluar kasut sandal. Anak ambil kaki mak tu, keluarkan sandal, keluarkan selipar dia, letak di tempat selipar. Naik tangga, pegang lagi mak, pegang sampai di dapur, pegang tangan mak. Berapa orang nak kita buat? Ini namanya khidmati ayah bunda semasa ayah bunda sihat. Nombor 2, dia boleh buku ni. Khidmati ayah bunda semasa ayah bunda sakit ringan. Yang ketiga, khidmati ayah bunda semasa ayah bunda sakit berat di hospital Kulim. Sini hospital Kulim. Hospital ke mana sini dekat? Hospital Kulim. Berapa jauh daripada sini hospital Kulim? 10 minit. 5 minit. Kubur berapa jauh kubur? Sama jauh. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau mak dan ayah masuk hospital, anak yang mana merawat lebih daripada nurse merawat ibu dan ayah di hospital? Anak perempuan datang, mak masuk hospital, tengok pampers, buang pampers, jangan bagi nurse. Bagi tahu nurse, hal pampers mak ni, kami 4 orang adik-beradik, kami bergilak-gilak datang sini. Nurse tak payah salin pampers, kami salin. Kalau mak saya buang air besar, nurse tak payah basuh, saya basuh, anak-anak akan basuh. Bagi tahu nurse begitu. Nurse akan cerita dengan semua doktor-doktor dengan nurse. Tengok anak orang tu. Tuan-tuan ingat, nurse suka basuh betul kita ni, basuh bungkok kita ni. Dia tak suka. Pasal apa dia basuh juga? Dia terpaksa. Berapa orang nurse kata? Ada nurse kata ni, nurse, orang ni kerja apa kat sini ni? Tak ada nurse. Hospital 10 minit daripada sini takkan tak ada nurse. Doktor, berapa orang doktor? Doktor tak ada. Tak. Okey, akhirnya ibu ayah di hospital berada dalam keadaan sakratul maut. Buku ini cerita lagu mana nak menghadapi mak dan ayah yang berada dalam situasi sakratul maut. Habis mak bapak, terbujuk menjadi jenazah, terbujuk dah. Buku ini cerita lagu mana nak urus mak dan ayah yang terbujuk menjadi jenazah. Buku ini cerita lagu mana nak mandikan mak. Jangan bagi orang lain mandi mak, janganlah bagi orang lain. Tangan ni mandi mak.
Jangan bagi orang lain. Kafankan mak. Bilal, masjid Bilal perempuan ni bagi tahu saja lagu mana nak buat. Tangan nak buat tu bukan tangan Bilal, tangan anak-anak. Dan anak laki-laki bagi tahu, bawa masjid, bawa jenazah, bawa masjid, bagi tahu imam, tuan imam, untuk sembahyang jenazah ini saya yang akan sembahyangkan dan saya anak sulung akan sembahyangkan. Imam tak payah, saya akan buat. Afdal anak sendiri. Bukan afdal pun imam masjid ni setengah ulak ni, bukan. Anak sendiri. Bila sembahyang, bawa kubur. Tadi kubur 10 minit dari sini. Betul? 5 minit lagi pula, 5 minit. Nak masuk kubur dah kita ni. Kuih dekat ni. Okey. Saudara, masa ibu berada di kubur tu, jangan bagi orang lain letak jenazah ibu ke liang lahat. Baringkan anak menantu sambut jenazah ibu, sambut. Jangan bagi orang lain letak ke liang lahat. Kita ni dia ada satu tuan-tuan, satu pahala yang besar meletakkan jenazah ke liang lahat, menghadapkan ke kiblat jenazah itu. Tuan-tuan tengok biasanya kita mengugikan, nanti orang ni penggali kubur ni buat macam bola daripada tanah. Ada 7 bilik bola atau 5 bilik bola atau 3 bilik bola, biasanya 7 bola tu. Untuk apa bola tu? Untuk sendai, sendai supaya bila dia mengiring menghadap kiblat, dia tidak flip over, no flip over. Dia tidak jatuh gitu. Kita letak tangan anak-anak yang meletakkan ke situ. Habis kita hendak anak dengan menantu yang duk kambuh tu, tutup balik tu. Anak menantu. Akhirnya kalau dah baca talqin, anak sendiri yang baca talqin. Balik rumah sampai bila-bila sampai anak itu mati. Lepas maghrib doa khas untuk mak dan ayah. Balik ni macam pula subuh tadi, tuan-tuan tanya, lepas tu tuan-tuan telefon saya ada nombor telefon ni. Anak mana yang boleh jawab soalan puan-puan dan tuan-tuan? Balik ni tanya anak-anak yang umur 20, umur 30, umur 12 tahun, 13 tahun di rumah tu. Tanya dia begini, Mat, Ita, Ani, Halo, apa bunyi lagu mana bunyi doa untuk ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia dan anak-anak ingin mendoakan ibu dan ayah? Lagu mana bunyi doa itu? Tuan tanya anak kita. Siapa yang boleh jawab? Tuan call saya nak jawab, saya nak bercakap dengan anak itu. Saya yakin semua anak-anak itu tak boleh jawab soalan doa itu, tak boleh. Doa itu bunyinya, Allahumma firli dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis. Itu sudah. Saya yakin tuan-tuan, atau balik nanti tanya anak, lagu mana bunyi doa untuk ibu dan ayah yang sudah mati. Anak-anak selepas sembahyang mesti menyebut nama ibu ayah, mendoakan supaya ibu dan ayah berada dalam keadaan aman, damai di alam barzakh. Inilah namanya doa anak yang soleh dan anak yang soleh. Doa inilah yang akan menyelamatkan ibu dan ayah di kubur-kubur mereka. Allahumma firli zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mana Ustazah? Ada Ustazah kat sini? Ustazah? Dah tak mengaku pula dah. Ustazah? Hai Ustazah. Ustazah? Saya nak cuba Ustazah translate. Ustazah, lebih kurang translationnya, Ya Allah, aku memohon ampun kepada diriku, memohon ampun kepada kedua ibu bapaku yang menjatuhkan kasih kepada aku sebagaimana aku mengasihi, dia mengasihi aku masa aku kecil-kecil dulu. Begitulah
Aku nak mengasihi dirinya yang berada di alam barzakh sekarang ini. Saudara yang saya kata Tuhan dan Tuhan, itu nombor satu. Nombor apa tu? Apa nak buat? Tapi nombor apa tu? Tak ada nombor. Nombor satu tu. Tu nombor satu. Nombor dua, apa yang nak dibuat ni? Ini apa yang nak dibuat? Hasil daripada kita ni. Lani jam saya sudah menunjukkan pukul 11.19. Betul? 11.19. Berapa? 11.18. Jam saya betul, yang ini tak betul. 11.18 minit. Nombor dua, bagi tahu anak-anak lepas ini jangan tinggal solat. Bagi tahu anak-anak lepas ini jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Nanti bila-bila saya datang pula tuan-tuan, kita nak cerita tentang apa balasan Allah kepada mereka yang meninggalkan solat. Bukan hari ini, lain kali pula. Mai pula kita cerita pula. Boleh? Bulan duha juga boleh tak? Boleh. Boleh mai lagi? Nampak angguk tu boleh tahan dah. Okey. Nombor tiga, tuan-tuan dan puan, sepanjang masa melihat muka ibu dan ayah itu bercahaya-cahaya dalam kepala kita. Tengok muka ibu bercahaya, tengok muka ayah bercahaya, dan cahaya-cahaya itu memanggil kita untuk mengkhidmati mereka. Every time you see the faces of your parents glittering, bercahaya, and cahaya itulah cahaya memanggil supaya anak-anak mengkhidmati mereka sebagai ibu dan ayah, menjadi anak yang soleh, anak yang soleh. Melihat buku ibu, melihat muka ibu dan ayah bercahaya-cahaya muka mereka. Dan anak-anak ni berasa rindu, seronok nak tengok muka ibu dan ayah, seronok nak tengok muka ibu dan ayah. Setiap saat dia rindu kepada mak dan ayah. Setiap saat disebut nama ibu, mak dan ayah. Ya Allah Tuhan. Itulah ciri anak yang saleh, anak yang saleh. Saleh. Nombor 4, tuan-tuan, masih melihat wajah ibu dan ayah. Ada satu hadis, tuan-tuan puan, an-nazaru wajhil walidain ibadah. Nombor 4, melihat wajah ibu dan ayah ibadah. Melihat wajah ibu dan ayah ibadah. An-nazar ila wajhil walidain ibadah. Melihat wajah ibu dan ayah ibadah. Melihat orang yang jual apa? Tak kisahlah jual apa pun. Melihat orang yang jual mi, itu bukan ibadah. Melihat orang jual sahabat, itu bukan ibadah. Melihat orang yang berjumpa teman-teman tuan-tuan di market, itu bukan ibadah. Tapi melihat wajah ibu dan ayah, tak kisah di mana pun, itu adalah ibadah. Jadi mintalah anak kita dahulukan kita. Kalau ada mak dan ayah, siapa di antara kita ni mak dan ayah masih ada lagi? Mak dan ayah masih 1, 2 orang aja, 3, 4. Tak ada begini. Jadi hidup ke mati mak ayah ni. Berapa orang? 1, 2, ramai juga, alhamdulillah. Hari ni balik, bagi tahu mak, mulai daripada hari ini saya akan tengok mak pada sebagai masa saya nak tengok mak. Setiap kali saya tengok mak, Allah catat ibadah bagi saya. Setiap kali saya tengok mak ni, Allah memuliakan saya. Setiap kali saya tengok mak ni, Allah memuliakan mak, kerana dilihat mukanya oleh anak-anaknya, bercahaya-cahaya muka. Bagi tahu dia ada seronok sikit. Yang keenam, tuan-tuan dan puan, apa nak buat selepas ini? Apa nak buat selepas ini?
Yang kelima ke yang keenam? 5. Yang kelima, tuan-tuan apa nak buat selepas ni? Tuan-tuan selepas ini balik bagi tahu suami. Lepas main Jumaat, saya nanti sebab dekat sini, saya bagi tazkirah pukul 12.30 kan? 12.30 tazkirah. Lepas tu saya baca khutbah nanti. Saya bagi khutbah di sini nanti. Bagi tahu suami, Dr. Hasan cerita apa khutbah tadi, abang. Bagi tahu dia, abang, dengar cerita Dr. Hasan baca khutbah hari ini. Dr. Hasan cerita apa dalam khutbah abang? Bagi tahu dia. Hari ini tanya, boleh? Boleh tanya? Okey, tanya. Bila dah tanya pada suami menjelang maghrib isyak ni, maghrib isyak atau lepas isyak lah, himpun anak-anak dengan mak dan ayah, dengan anak manakan yang duduk dengan kita, himpun. Bagi tahu mesyuarat jangan lebih daripada 15 minit. Ringkas mesyuarat. Mak tadi dengar ceramah Dr. Hasan dalam kuliah Tuhan. Dr. Hasan cerita tajuknya anak durhaka. Dan Dr. Hasan kata ada buku dia. Mak beli buku itu, mak nak ada satu chapter dalam buku ni namanya anak durhaka. Mak nak minta engkau semua, wahai anak-anak laki-laki dan perempuan, sebelum tidur sampai isyak, sebelum tidur kita himpun lagu ni, baca satu muka surat satu hari, ambil masa 2 minit setengah. Lepas baca, tutup, pergilah tidur masing-masing. Hari-hari dekat malam. Kalau dia baca daripada muka satu, tuan-tuan, buku ni sampai saya rasa buku ni sampai dekat 260 halaman, begitulah buku ni. 250, 40 halaman buku ni. Kalau dia tamat baca buku ni, tuan-tuan buat, berubah, tuan-tuan, berubah. Gaya mereka berubah, cakap mereka berubah, khidmat mereka berubah, cara duduk mereka berubah, cara mereka pandang muka mak berubah, cara mereka pandang muka ayah berubah. Mak ayah bagi nasihat, mereka angguk, tidak macam dulu-dulu, tuan-tuan. Mereka tak kisah dengan nasihat, mereka tentang pula nasihat. Ini dia. Saya tulis buku ni. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan untuk semua sekali, satu keluarga untuk mendapatkan keseluruhan ni, apa nak buat dalam keluarga kita untuk mati mengucap la ilaha illallah. Nama buku ni Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Macam mana bunyi doa Husnul Khatimah? Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Lagi wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ulang lagi. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah, mati yang baik. Apa arti mati yang baik? Mati yang baik, mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagu mana nak jadi mati yang baik ni dia? Apa nak buat untuk mati yang baik ini dia? Apa amalan untuk mati yang baik ini dia? Apa malam pagi, siang, petang dan malam ini dia? Apa malam dengan isteri, dengan suami ini dia? Apa malam dengan anak-anak ini dia? Apa dengan amalan dengan orang-orang alim ini dia? Kena baca buku ni. Saya harap buku ni jadi buku rujukan keluarga. Buku ini to be treated as family reference book, reference for the whole family. Baca buku ni. Saya tulis buku ni. Nama buku ni Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan ya, buku ni boleh dibeli dengan cara ni, dengan cara QR code. Ada QR code nanti tuan-tuan, dengan cara QR code atau online. Bila-bila boleh. Nanti cukup bulan, tak lama lagi, hari ini 24 hari bulan, 3 hari lagi, 2 hari lagi dapat gaji. Bila dapat gaji boleh order. Ambil ni, tuan-tuan ambil ni. Minta nanti, tutup kat sana tu, minta ambil. Ini ialah helaian mengenai 3 serangkai buku ni, 3 serangkai. Boleh order, boleh beli melalui QR code, boleh order melalui online, boleh order melalui cash kat sini. Bila-bila boleh, tak ada masalah. Okey. Buku yang ketiga, ni dia. Kita dah cerita anak, kita cerita suami, lah kita nak cerita isteri. Buku yang ketiga, Isteriku. Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan,
Isteriku ketua bidadari syurga. Sebut, istriku ketua bidadari syurga. Saya tulis buku ni tuan-tuan. Macam mana saya boleh dapat idea nak tulis? Saya pun tak tahu. Allah jemakan idea itu, inspirasi itu untuk tulis buku ni tuan-tuan. Tak ada buku ni di pasaran, tak ada di kedai buku, tak ada di pasaran. Saya Allah jemakan idea menulis buku ni. Saya tulis buku ni. Buku ni menceritakan bagaimana caranya perempuan bukan menjadi ahli syurga, itu rendah. Bukan menjadi bidadari, itu rendah. Perempuan akan menjadi ketua bidadari syurga. Ketua bidadari syurga. Siapa dia? Puan-puan. Tuan-puan kat mana? Sungai Ular. Sungai Ular di mana? Di Kulim. Kulim di mana? Di Kedah. Untuk menjadi ketua bidadari syurga. Tuan-tuan baca buku ni. Anak perempuan baca buku ni. Suami kena baca buku ni. Semua kena baca buku ni. Anak yang nak kahwin, hadiahkan dengan buku ini. Teman-teman, tuan-tuan yang menyambut hari jadi, hadiahkan buku ini. Apa tajuk buku ini? Apa tajuk buku ini? Istriku ketua bidadari syurga. Di hujung ni tuan-tuan, Masya Allah, di hujung sekali kat sini, tuan-tuan dengar ya. Beberapa kenyataan beberapa kenyataan berapa banyak kenyataan selepas ini saya akan terus memasang niat berazam dan bertekad menjadikan diri saya ketua bidadari syurga. Nombor 2, saya akan berusaha mencari ilmu agama untuk menjadikan diri saya fasih dalam fardu ain dan fardu kifayah. Hujung sekali. InsyaAllah tuan-tuan puan, buku ni sebahagian daripada hasil ni saya tumpukan kepada ini. Kita nak bina dapatkan yang tiga-tiga. Nama dia Anjung Husnul Khatimah. Saya sedang membina Anjung Husnul Khatimah di tanah 7 ekar, tanah wakaf, dibuat secara wakaf, bukan untuk keuntungan, tapi lebih untuk memberikan khidmat kepada ibu dan ayah, untuk datang ke sini, tinggal di sini, tua di sini, sakit di sini, mungkin mati di sini. Tempatnya namanya Anjung Husnul Khatimah di Bentung, Pahang Darul Makmur. Bentung di Bentung Pahang, 7 ekar tanah yang diwakaf, boleh datang. Satu Malaysia boleh datang, Singapura boleh datang, Brunei boleh datang, Selatan Thailand boleh datang, Indonesia boleh datang, Filipina boleh datang. Tuan-tuan ya, 70% untuk orang Malaysia, 30% untuk orang di luar daripada Malaysia datang tinggal di sini. Sekarang sedang dibangunkan. Kita sebab kerja-kerja tanah namanya. Seluruhnya nanti ada 3 fasa, memerlukan perbelanjaan 27 juta ringgit. Fasa 1 yang sedang dibangunkan 13 juta ringgit. Ada masjid. Masjidnya berharga 3,8 juta ringgit. Siapa yang ikut situ nanti duduk di situ tuan-tuan, akhirnya ada 350 orang duduk di situ sampai mati pun boleh duduk di situ. Setiap pagi siapa yang ada di situ mesti bangun pukul 4.45 pagi. Bangun 4.45 pagi hari-hari mesti tahajud. Sembahyang tahajud 2 rakaat, sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, sembahyang witir 1 rakaat. Hari-hari, never miss. Bertahajud, baca Quran hari-hari, bertahajud hari-hari, berzikir hari-hari, duduk dalam majlis ilmu hari-hari. Ada gimnasium nanti, gimnasium laki-laki 1 gimnasium, perempuan 1 gimnasium. Ternakan pun ada, tanam-tanaman pun ada, untuk riadah, untuk melakukan peluh. Seronok duduk di sini tuan, sangat-sangat seronok. Ibu dan ayah tuan-tuan yang ada tempat yang saya tengok duduk di sini 2 bulan sekali mereka dibenarkan balik 2 hari. Tapi kebanyakan ibu dan ayah yang duduk sini tak mau balik. Tak nak balik tuan-tuan. Balik aku tak dapat suasana ini. Balik aku dikacau oleh cucu-cucu. Balik anak-anak datang, orang itu datang kacau ibadat aku. Di sini aku aman damai tuan-tuan. Anak-anak mesti datang 2 bulan sekali, mesti datang 2 bulan sekali ziarah mak bapak yang ada di sini. Ni nama tempat ni. Inilah, tuan-tuan pergi kepada Facebook, tuan-tuan pergi kepada Facebook, tuan-tuan buka pada Facebook, tuan-tuan baca, insya-Allah tuan-tuan tak faham, call saya, tuan-tuan call saya. Ada nombor saya di sini. Saya akan terangkan nanti insya-Allah. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan kat sini sumbangan wakaf tunai. Sumbangan wakaf tunai RM10, RM20, RM50 tuan-tuan sumbangkan untuk komplek Anjung Husnul Khatimah. Wakaf tunai namanya. Boleh buat tuan-tuan, QR code pun boleh buat. Sumbangan
Inilah tuan-tuan, insya-Allah Palestin kita sumbang, Gaza kita sumbang. Yang ini tuan-tuan, untuk kita mati, doakan orang mati dan kita mati. Dan kita punya ada rancangan tanggungjawab kita nak mati bersama-sama, mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan insya-Allah itu sajalah tuan-tuan boleh dapatkan semuanya ni. Jangan lupa tuan-tuan, kad yang kad tadi, dapatkan kad ini. Dapatkan kad ini semua screenshot. Ini pun tuan-tuan screenshot. Screenshot tuan-tuan, screenshot. Bagi tahu anak, bagi tahu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, seluruh Malaysia ni, satu dunia ni, tak ada lagi yang kompleks Anjung Suruh Khatimah. Mengajak manusia mati. Waktu mati, kompleks ini mengajar manusia, Anjung ini mengajar manusia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seronok di sini tuan, sangat seronok. Saya tak dapat bayangkan keseronokan tuan tinggal di kawasan ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita mengakhirkannya tuan-tuan insya-Allah. Kita doa sikit tuan-tuan. Semuanya ni ada di sana. Tuan-tuan pergi sana. Mana? Syuk. Syuk sana tu, Syukri kat sana. Syukri ni orang muda tuan-tuan, juru azan. Tapi dia sakit tekak kalau tidak ada punya azan. Azan antara yang termerdu di Malaysia ni. Nama dia Syukri tuan-tuan insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak akhirkan, kita doa sikit. Boleh tuan-tuan Cukup dah kan Tadi saya bagi dah cukup dah, hujung pun dah cukup dah tadi. Apa nak buat tadi? Dan ditutup tiada apa nak buat. Kita ada mesyuarat dengan suami isteri dan anak-anak untuk kita bincang lagu mana kita nak teruskan kehidupan kita supaya mak dan ayah bersama-sama dengan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak yang solehah. Yang kita bincang tajuk kita bincang hari ini ialah anak durhaka. Kita tak mau seorang pun anak kita termasuk dalam definisi anak durhaka yang tinggal bersama dengan kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wallahu tabaraka ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman washrna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Hanan ya Mannan, Ya Hanan ya Mannan, Ya Hanan ya Mannan, Ya Bani as-samawati wal ardh, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak kami anak yang saleh, anak yang salihah. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang saleh, anak yang salihah. Jadikanlah anak laki kami anak laki-laki yang saleh dan yang salihah. Dari anak perempuan kami anak yang salihah, anak laki-laki anak yang saleh. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ibu dan ayahnya yang dapat mendidik anak ini terus menerus daripada kanak-kanaknya, remajanya, dewasanya. Wahai Allah, jadikanlah kami sebagai juru didiknya. Jadikanlah kami sebagai juru didiknya. Wahai Allah, jadikanlah kami sebagai murabbinya. Wahai Allah, kami lupa didik anak kami. Kami lupa mendidik anak kami. Kami tidak memberi perhatian untuk mendidik anak kami. Kami tidak didik agama kepada anak kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kesilapan kami. Wahai Allah, silap besar kami. Wahai Allah, kami tidak didik anak kami dengan sembahyang. Kami tidak didik anak kami dengan Al-Quran. Kami tidak didik anak kami dengan masjid. Kami tidak didik anak kami dengan orang-orang alim. Kami tidak didik dengan anak kami dengan majlis-majlis ilmu. Kami tidak didik dengan anak kami dengan syurga dan neraka. Kami tidak didik anak kami dengan yang haram, dengan yang halal. Kami tidak didik anak kami dengan dosa dan pahala. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami. Sebagai ibu dan ayah kami yang bersalah. Wahai Allah, kamilah yang bersalah. Wahai Allah, kamilah yang bersalah. Wahai Allah, ampunkan kami. Wahai Allah, ampunkan kami. Engkau ampunkan anak-anak kami. Wahai Allah, jangan Kau masukkan anak kami sebagai golongan yang derhaka kepada mak dan ayah. Golongan yang disebutkan sebagai 10 balasan kepada mereka yang derhaka. Wahai Allah, tiap-tiap balasan itu sangat berat. Wahai Allah, sangat berat untuk anak kami. Wahai Allah, sangat berat untuk anak kami. Wahai Allah,
masukkan kami, wahai Allah. Saya sayang kami, sayang anak kami, wahai Allah. Kami sayang anak kami, wahai Allah. Siapa yang tak sayang anak, wahai Allah? Siapa yang tak sayang anak, wahai Allah? Kami sayang anak kami, wahai Allah. Kami sayang anak kami, wahai Allah. Kami sayang anak kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau letakkanlah kami di hadapan cara yang terbaik untuk mendidik anak-anak ini. Setengahnya anak-anak ini sudah tersasar, wahai Allah. Setengahnya sudah jauh daripada agama Engkau, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikan kepada anak kami di jalan yang benar, wahai Allah. Kembalikan di jalan yang lurus, wahai Allah. Kembalikan anak kami di jalan yang lurus, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau cuci rahmat dan rahim Kau. Letakkan sebutir hidayah dalam hati anak-anak kami. Sebutir hidayah, wahai Allah. Sebutir hidayah, wahai Allah. Masukkan dalam hati anak-anak kami, wahai Allah. Masukkan dalam hati anak-anak kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami duduk di surau ini, di surah Al-Furqan, sungai liar, sungai Ulaq ini, wahai Allah. Kau berilah taufik dan hidayah kepada kami. Kami mendengar majelis ilmu, beri kekuatan kepada kami mengamalnya, wahai Allah. Beri kekuatan kami untuk menyatakan kepada abdi, kepada suami, kepada anak-anak kami, wahai Allah, agar satu perubahan berlaku dalam kehidupan kami, wahai Allah. Kami hendak anak yang saleh, anak yang salehah. Kurniakan kami anak yang saleh, anak yang saleh, wahai Allah. Kurniakan kami anak yang saleh, anak yang saleh, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan hati keluarga kami sebagai ibu dan ayah, dengan kasih sayang di antara kami dengan istri kami, dengan suami kami, wahai Allah. Kami sayang istri kami, wahai Allah. Kami sayang suami kami, wahai Allah. Atas nama kasih sayang kami sebagai ibu dan ayah, atas nama kasih sayang itulah kami nak membentuk anak-anak kami menjadi anak yang saleh, anak yang salehah, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terangilah jalan kehidupan kami, wahai Allah. Terangilah jalan kehidupan kami, wahai Allah. Terangilah jalan kehidupan kami, wahai Allah. Akhirnya, wahai Allah, berikan sedikit perubahan kepada kami. Perubahan anak-anak kami untuk hari ini, wahai Allah. Perubahan dalam kepala minda anak kami untuk esoknya. Perubahan minda dan tindakannya untuk tulatnya, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami berserah. Engkau lah yang dapat menentukan kebaikan kepada kami, kepada anak kami, wahai Allah. Tentukanlah kebaikan kepada kami dan anak kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada sahabat-sahabat kami yang berada di Palestin, yang berada di Gaza, yang kini sedang bertugas lumus berperang, memberi nyawa mereka untuk mempertahankan tanah air mereka daripada Zionis, daripada Israel, daripada Yahudi. Engkau hancurkanlah Yahudi, wahai Allah. Kau pera-perandakan Yahudi ini, wahai Allah. Engkau hancurkan Zionis dan Israel, wahai Allah. Berilah kemenangan kepada Hamas, kepada Hezbollah dan tentera Subhanallah, wahai Allah. Berilah kemenangan kepada mereka, wahai Allah. Berilah kemenangan kepada mereka, wahai Allah. Sediakan kemenangan kepada mereka, wahai Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Akhirnya, wahai Allah, kepada ayah ibu yang telah pergi di hari Jumat ini, ibu dan ayah kami yang telah pergi menghadap Engkau, wahai Allah, damaikan ibu di alam surga, di alam barzakh. Damaikan ibu kami di alam barzakh, wahai Allah. Damaikan ibuku di alam barzakh. Damaikan ayahku di alam barzakh, wahai Allah. Damaikan ayahku di alam barzakh, wahai Allah. Damaikan mertua-mertuaku di alam barzakh. Damaikan istri dan suamiku yang telah pergi mendahului kami di alam barzakh, wahai Allah. Damaikan insan-insan muslim yang sedang berada di alam barzakh, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kepada wanita-wanita dan suami-suami yang hadir dalam majlis pagi ini, wahai Allah, limpahkan rahmat dan rahim Kau kepada mereka. Sayangilah mereka, wahai Allah. Sayangilah mereka, wahai Allah. Ringankan kaki mereka lagi untuk melangkah ke majlis ilmu seperti ini. Ringankan lagi kaki mereka untuk melangkah majlis ilmu seperti ini, wahai Allah. Sayangilah yang hadir dan sayangi yang tidak hadir pun Kau sayangilah, wahai Allah. Sayangilah ibu-ibu yang ada, anak-anak yang ada bersama dengan kami pada pagi ini, yang mereka hadir tidak hadir, Kau juga panjangkan kasih sayang Kau kepada mereka, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah begitulah lebih kurangnya. Jadi buku-buku tadi, tuan-tuan ya, siapa yang bawa balik buku tu, tuan-tuan tak ada masalah. Tuan-tuan boleh ambil buku tu, QR code bila balapang tuan-tuan dalam minggu ni, tuan-tuan boleh bayar dalam minggu ni. Ambil dulu boleh online. Ambil dulu, tuliskan nama, ambil, tuliskan nama, nombor telefon supaya kita ada rekod
bawa. Tuan-tuan yang tak bawa duit misalnya boleh ambil dulu tuan-tuan, insya-Allah. Tapi tulis nama, dapatkan kertas kosong, tulis nama cukup nama dengan nombor telefon. Yang ambil dulu, yang tidak dapat membayar pada hari ini oleh kerana beberapa sebab, tuan-tuan bolehlah ambil dulu buku-buku ini, insya-Allah. Bagi kepada anak, bagi kepada isteri, bagi kepada adik, bagi kepada abang, bagi kepada jiran, bagi kepada anak yang nak kahwin, yang dalam kahwin, menyambut hari jadi dan sebagainya, hadiahkan sesuatu yang berharga kepada mereka. Tiga buku ni, 3 serangkai ini adalah antara yang paling berharga dalam sejarah penulisan saya untuk dibaca oleh umat. Saya dah tulis 40 buku tuan-tuan. Saya sudah tulis 40 buku. 3 buku ni adalah buku yang terakhir tulisan saya tuan-tuan, insya-Allah. Dan sebahagian daripada hasil buku ini ditumpahkan kepada membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah, di mana kita membangunkan Anjung itu untuk melatih manusia duduk di situ, tinggal di situ, hidup di situ untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemput tuan-tuan di sana, insya-Allah tuan boleh tengok di sana. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi masjid, terima kasih kepada tuan imam, terima kasih kepada tuan kuasa, khusus a special bouquet kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada pagi ini meraihkan majlis yang saya hadir bersama. Jumpa lagi, doakan saya tuan-tuan, doa. Kawan-kawan saya Harundin sudah tak ada, Ismail Kamos sudah tidak ada, Hasan Din sudah tidak ada, Hashim Yahya sudah tidak ada. Tuan-tuan, Mufti Selangor namanya Datuk Ishak Bahrum sudah tidak ada. Itu semua forum perdana awal Islam yang saya pengurusikan selama 6 tahun tuan-tuan. Tinggal saya seorang terkunting-kunting belum mati lagi tuan-tuan. Kalau saya mati, tuan-tuan dengar Hasan Ali dah tak ada, hadiahkan sepotong Fatihah buat saya. Mudah-mudahan saya aman di alam barzah nanti, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Salam. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Boleh. Masya-Allah. Okey, boleh.